Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang SP 3.4.2 iaitu menulis pelbagai jenis perenggan pendahuluan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis. Bahagian 2. Mari kita imbas kembali pembelajaran yang lalu. Kita telah membina perenggan pendahuluan, karangan perbincangan dan pendapat, jenis situasi. Penanda wacana pendahuluan yang kita gunakan telah menunjukkan sesebuah perenggan itu merupakan pendahuluan jenis situasi. Cuba kita lihat contoh-contoh penanda wacana pendahuluan berikut. Satu daripada penanda wacana pendahuluan ialah marcapada. Marcapada mengikut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud dunia sekarang ini. Murid-murid boleh menyemak maksud penanda wacana pendahuluan yang lain dengan merujuk Kamus Dewan. Jadi, tidak salahlah kita menggunakan penanda wacana ini bagi membincangkan sesuatu mengikut situasi semasa. Jom kita lihat beberapa contoh jenis pendahuluan selain situasi. Jenis-jenis pendahuluan ini termasuklah definisi, persoalan, peribahasa, puisi, pandangan Islam, pendapat tokoh dan gabungan. Mari kita lihat contoh soalan. Jenayah rasuah masih berlaku walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk mengatasinya. Nampaknya ketamakan manusia tidak pernah berubah walaupun zaman silih berganti. Bincangkan kesan buruk amalan rasuah terhadap diri seseorang. Panjangnya karangan anda hendaklah melebihi 180 patah perkataan. Dalam soalan ini, tema soalannya ialah jenayah rasuah. Manakala kehendak soalannya ialah kesan buruk amalan rasuah terhadap diri seseorang. Dalam pembelajaran yang lalu, cikgu ada menyatakan bahawa kita boleh mengambil fasa-fasa yang terdapat dalam soalan untuk membina ayat tema. Jadi, ayat tema yang dibina diambil daripada soalan. Lihat pada jawapan. Dasawarsa ini, jenayah rasuah masih berlaku walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk mengatasinya. Isu ini bagaikan duri dalam daging. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita mestilah memainkan peranan walau sekecil mana sekalipun bagi membanteras rasuah. Hakikatnya, terdapat pelbagai kesan buruk amalan rasuah terhadap diri seseorang. Mula-mula, kita cuba buat latihan pendahuluan jenis definisi. Di sini, kita perlu memberikan definisi tema soalan, iaitu rasuah. Apa itu rasuah? Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan lain-lain. Cuba semak jawapan anda. Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan lain-lain. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita mestilah memainkan peranan walau sekecil mana sekalipun bagi membanteras rasuah. Sebenarnya, terdapat pelbagai kesan buruk amalan rasuah terhadap diri seseorang. Seterusnya, kita cuba buat latihan pendahuluan jenis persoalan. Di sini, kita perlu membina soalan berkaitan dengan tema soalan iaitu rasuah. Tahukah anda bahawa sudah banyak pentadbiran negara yang tumbang kerana masalah rasuah?
Persoalannya, apakah kesan-kesan amalan rasuah? Cuba semak jawapan anda. Tahukah anda bahawa sudah banyak pentadbiran negara yang tumbang kerana masalah rasuah? Jenayah rasuah masih berlaku walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk mengatasinya. Nampaknya ketamakan manusia tidak pernah berubah walaupun zaman silih berganti. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita mestilah memainkan peranan walau sekecil mana sekalipun bagi membanteras rasuah. Persoalannya, apakah kesan-kesan amalan rasuah terhadap diri seseorang? Selanjutnya, kita cuba buat latihan pendahuluan jenis peribahasa. Di sini, kita perlu menyatakan peribahasa yang berkaitan dengan tema soalan iaitu rasuah. Makan suap merupakan peribahasa Melayu yang berkait rapat dengan amalan rasuah. Peribahasa ini membawa maksud menerima rasuah. Cuba semak jawapan anda. Makan suap merupakan peribahasa Melayu yang berkait rapat dengan amalan rasuah. Peribahasa ini membawa maksud menerima rasuah. Kewujudan peribahasa ini menggambarkan bahawa amalan rasuah wujud dalam masyarakat dan menjadi amalan sesetengah pihak. Hal ini dikatakan demikian kerana keadaan menerima rasuah ini wujud apabila ada pihak yang memberikan rasuah. Hakikatnya terdapat pelbagai kesan buruk amalan rasuah terhadap diri seseorang. Kemudian, kita cuba buat latihan pendahuluan jenis puisi. Di sini, sama ada kita perlu merujuk puisi yang diberi atau menyatakan puisi yang berkaitan dengan tema soalan iaitu rasuah bagi membina perenggan pendahuluan. Rasuah, tanpa iman yang teguh, ketamakan menggila, kau muncul, memusnahkan semuanya tanpa belas. Cuba semak jawapan anda. Rasuah, tanpa iman yang teguh, ketamakan menggila, kau muncul, memusnahkan semuanya tanpa belas. Puisi ini menunjukkan bahawa amalan rasuah wujud dalam masyarakat dan menjadi amalan sesetengah pihak. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita mestilah memainkan peranan walau sekecil mana sekalipun bagi membanteras rasuah. Realitinya, terdapat pelbagai kesan buruk amalan rasuah terhadap diri seseorang. Seterusnya, kita cuba buat latihan pendahuluan jenis pandangan Islam. Di sini, sama ada kita perlu merujuk pandangan Islam yang diberi atau menyatakan pandangan Islam yang berkaitan dengan tema soalan iaitu rasuah bagi membina perenggan pendahuluan. Sabda Nabi SAW, Allah melaknat pemberi rasuah dan penerimanya. Riwayat Al-Tirmizi dan Ibni Majah. Cuba semak jawapan anda. Sabda Nabi SAW, Allah melaknat pemberi rasuah dan penerimanya, seperti diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dan Ibni Majah. Menurut pandangan Islam, rasuah amatlah bertentangan dengan anutan agama dan moral. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita mestilah memainkan peranan walau sekecil mana sekalipun bagi membanteras rasuah. Tanpa kita sedari, terdapat pelbagai kesan buruk amalan rasuah terhadap diri seseorang. Selanjutnya, kita cuba buat latihan pendahuluan jenis pendapat tokoh. Di sini, sama ada kita perlu merujuk pendapat tokoh yang diberi atau menyatakan pendapat tokoh yang berkaitan dengan tema soalan, iaitu rasuah bagi membina perenggan pendahuluan. Secara umumnya, lebih tinggi rasuah yang ada, lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki. Profesor Diraja Ungku Aziz. Cuba semak jawapan anda. Secara umumnya, lebih tinggi rasuah yang ada, lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki.
Begitulah ungkapan yang pernah diluahkan oleh Profesor Diraja Ungku Aziz tentang masalah rasuah yang dilihat semakin sinonim dengan masyarakat pada hari ini. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita mestilah memainkan peranan walau sekecil mana sekalipun bagi membanteras rasuah. Realitinya, terdapat pelbagai kesan buruk amalan rasuah terhadap diri seseorang. Akhir sekali, kita buat pula latihan pendahuluan jenis gabungan. Pendahuluan jenis ini menggabungkan dua atau lebih jenis pendahuluan. Dalam latihan ini, kita cuba gabungkan pendahuluan jenis persoalan dengan pendahuluan jenis definisi. Cuba semak jawapan anda. Tahukah anda bahawa sudah banyak pentadbiran negara yang tumbang kerana masalah rasuah? Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan lain-lain. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita mestilah memainkan peranan walau sekecil mana sekalipun bagi membanteras rasuah. Persoalannya, apakah kesan-kesan amalan rasuah terhadap diri seseorang? Setelah membuat latihan tadi, bolehkah anda membuat perenggan pendahuluan selain daripada jenis situasi? Cikgu ingin nasihatkan anda agar banyakkan membaca bagi menambah pengetahuan dalam kemahiran berbahasa. Diharapkan murid-murid dapat mengaplikasikan pembelajaran hari ini dalam pembinaan perenggan pendahuluan kelak. Pendahuluan yang baik memberikan tanggapan baik kepada pemeriksa. Selamat berjaya!